Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali. Okey, jadi kali ini insya-Allah cikgu akan buat satu video yang lain sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Yang ni lebih kepada macam mana kamu nak menulis nota ataupun kita nak menghasilkan satu catatan untuk mudah mengingat, terutama ketika kamu nak menjawab kertas 2. Jadi cikgu bagi kredit kepada Puan Wan Suharti binti Wan Kamarudin ini daripada SMK Jerantut, kerana bahan ini ialah bahan daripada beliau yang dah pembuat satu webinar untuk cikgu-cikgu. Jadi cikgu nak kongsikan dengan kamu, semoga bermanfaat insya-Allah. Okey. Mari kita tengok apa itu physics brainstorming. Okey, yang telah diperkenalkan oleh Puan Wan Suharti ini. Kali ini cikgu nak terus pergi kepada macam mana sebenarnya physics brainstorming ini dia ialah satu kajian tindakan lah oleh Puan Wan Suharti, yang mana dia telah pun apply kepada pelajar-pelajar dia dan menunjukkan satu peningkatan yang sangat-sangat memberangsangkan. Mungkin kamu juga boleh cuba kaedah ini, mana tahu kan boleh menjadi satu asbab untuk kita meningkatkan kefahaman kamu, meningkatkan daya ingatan kamu berkenaan dengan konsep-konsep fizik yang kita telah pun belajar daripada tingkatan 4 sampailah kepada tingkatan 5. Pelajaran tingkatan 4 pun boleh ambil lagi bagus kalau kamu buat awal, supaya kamu tahu macam mana nak mengeluarkan maklumat-maklumat, contohnya macam definisi, konsep, hukum-hukum yang ada dalam fizik dan juga aplikasi ataupun contoh-contoh. Okey, mari kita tengok macam mana kita nak laksanakan aktiviti ini. Mudah saja. Yang pertama, kita nak kena pasti apa yang diperlukan untuk membuat brainstorming ini. Okey, apa yang kita perlu kena buat iaitu pelajar dikehendaki menghafal ayat berbentuk satu cerita dengan menggunakan stimulus bergambar. Nanti kita akan tengok yang mana di gambar itu. Daripada gambar itu kita akan buat satu deduction ataupun satu deduksi nak membolehkan kita benda apa yang kita nak hafal di dalam fizik brainstorming ini, atau benda apa yang kamu nak keluarkan dalam fizik brainstorming. Okey, langkah kedua, menterjemahkan jalan cerita kepada kod kata kunci brainstorming. Yang ni mungkin kamu tak berapa faham lagi. Jadi bila kamu dah tengok, insya-Allah kamu akan faham lah. So kita akan mengubah ayat kepada elemen kata kunci yang ringkas, menyingkirkan huruf I, perkataan is dan from daripada ayat yang telah dibentuk, menulis semula kata kunci lengkap digunakan untuk membuat fizik brainstorming. Okey. Tak apa kamu belum nampak, tak apa. Nanti kita akan tengok apa benda tu kan. Langkah ketiga, mengenal pasti kod ayat kata kunci berdasarkan huruf dalam perkataan. Jadi kita kena terjemahkan, kita keluarkan setiap huruf tu dia ada makna dia. Untuk kita nak brainstormkan apa benda yang kita nak kena ada dalam kita punya setiap konsep yang kita ada, apa benda yang kita perlu keluarkan. Okey, dan seterusnya adalah langkah keempat, merangka fizik brainstorming, yang mana menulis semula pengetahuan sedia ada yang pelajar ingat mengikut format kaedah brainstorming. Dan seterusnya, kamu kena mengumpul fakta dan isi kandungan subtopik yang masih belum dikuasai dengan merujuk sumber rujukan seperti buku dan hasil perbincangan bersama rakan. Okay, yang ni sebenarnya bagus untuk kamu buat secara berkumpulan, tapi disebabkan keadaan sekarang kita tak dapat buat kumpulan, mungkin kamu boleh buat secara individu, lepas tu kita bincangkan apa yang kamu buat. Okey, terus pergi kepada apa itu fizik brainstorming. Okey, seterusnya mari kita lihat kelebihan belajar menggunakan kaedah brainstorming ini. Yang pertama, inilah dia nak membantu kamu menghafal fakta. Lepas tu nak menghubungkaitkan semua fakta yang berkaitan dengan subtopik yang dipilih. Okey, dan seterusnya menjana semula pengetahuan yang kamu dah pun ada, prior knowledge kamu. Dan seterusnya menggalakkan pemikiran secara aktif, kreatif dan juga berunsur penyelesaian masalah. Alright, jadi ini antara benefit yang kamu akan dapat sekiranya kamu dapat apply kaedah brainstorming ini ke dalam kamu nak memahami satu-satu subtopik. Okey, mari kita tengok seterusnya. Ini yang cikgu sebut tadi tu, yang disebut sebagai gambar, sebagai stimulus. Stimulus ni rangsangan untuk kamu membina satu ayat. Okay, how to remember what to brainstorm. Okay, ada seorang ni dia kata apa? My name is Law, I am so fussy. Ini kalau kamu lihat dia ni putera raja lah ni. Sebab apa dia ada mahkota kat atas kepala dia kan. Alright, jadi di sini digambarkan, kita ada nampak lah. Di sana ada mountains effect, yang mana puncak gunung itu. Kita buat satu ayat daripada gambar ni, kita akan kata apa? The fussy prince Law is far from apex.
The Fuzzy Prince law is far from apex. Daripada ayat ni kamu kena hafal ayat ni. Tolong hafal ayat ni. Sebab apa? Daripada ayat inilah kita nak ingat apa benda yang kita nak brainstormkan. Okay. The Fuzzy Prince law is far from apex. Okay, mari kita nak tengok macam mana kita nak keluarkan daripada ayat ini. Kita nak keluarkan apa benda yang kita nak brainstormkan dalam konsep-konsep fizik ataupun subtopik yang kita pilih tu. Okay, kamu dah ingat ayat ni? Okay, dia kata apa? The Fuzzy Prince law is far from apex. The ni kita biasanya sebut D kan. The Fuzzy Prince law is far from apex. Kita dah rungkaikan dia punya ayat tadi tu kepada perkataan yang lebih mudah lagi. Okay, kita dah pecahkan kepada perkataan yang lebih mudah ini supaya kita nak keluarkan apa yang maklumat yang kita perlukan semasa kita nak buat fizik brainstorm itu. Okay, tak apa, kamu belum nampak tak apa, tak ada masalah. Sekarang ni nampak perkataan dia dah mula. Yang ni masih sama lagi. The Fuzzy Prince law is far from apex, tapi dia ada far dia jadi fa.r kan. Ni ada benda lah. Lepas tu kita akan potong beberapa perkataan, iaitu kita potong E, tinggal C saja. Yang ni is kita potong terus, from pun kita potong terus. Sekarang ni yang ada D, F, US, SY, Prince, C, law, FA, R dan juga F, juga X. Alright, jadi apa benda ni kan? Tak apa, kita tengok seterusnya. Okay, sekarang ni yang ada tinggal adalah inilah. Kita ada D, kita ada F, kita ada US, SY, Prince, C, law, FA, R, AP dengan X. Kan dia nampak macam ayat yang tadi kan, The Fuzzy Prince law far from apex tu. Mari kita tengok apa sebenarnya yang kita nak keluarkan daripada perkataan ni. Maka terkeluarlah dia, iaitu D itu adalah definition, F, US, SY itu adalah F for formula, US ialah unit SI, SY adalah simbol ataupun kita punya simbol lah. Lepas tu Prince tu ialah principle, C tu ialah konsep, law ialah law lah, hukum-hukum kan. Kita banyak hukum dalam fizik. Lepas tu kita FA tu adalah factor affecting. Lepas tu apa yang mempengaruhi dia? Dan kita kena tahu hubungan dia, relationship. Dan seterusnya kita pergi kepada application dan juga example ataupun aplikasi dan contoh. Jadi inilah perkara yang kamu nak kena hafal, nak kena tahu. Setiap kali kamu keluarkan subtopik, kamu kena tahu yang pertama definisi dia. Yang kedua, apa formula dia yang terlibat. Lepas tu apa unit SI dia. Dan simbol yang digunakan. Lepas tu adakah dia prinsipal atau prinsip ataupun dia adalah satu konsep saja ataupun dia adalah hukum. Ini ketiga-tiga ni kita combine sekali lah, pilih yang mana satu. Salah satu. Lepas tu apa yang mempengaruhi dia. Okay, faktor apa yang mempengaruhi dia. Lepas tu kita akan juga tengok hubungan. Berdasarkan biasanya kalau ada hubungan, contohnya F dengan MA. F sama dengan MA. Contoh kan. Hubungan dia maksudnya kalau F dengan A, semakin bertambah F. Kita buat macam ni pun boleh. F meningkat, maka A juga akan meningkat. Alright. Itu hubungan tu. App ini adalah application. Apa yang kita applykan menggunakan konsep tersebut ataupun hukum tersebut ataupun prinsip tersebut di dalam kehidupan seharian. Contohnya macam prinsip Pascal, aplikasi dia jet hidrolik, brake, kan, itu semua adalah aplikasi. Dan contoh, contoh-contoh yang kita boleh keluarkan daripada konsep ataupun hukum tersebut ataupun prinsip tersebut. Okey, mari kita tengok macam mana cara kamu nak tulis. Inilah yang kita namakan sebagai fizik brainstorming. Okey, ini format kaedah brainstorming yang kamu perlu tulis. Yang pertama, kamu letakkan subtopik apa yang kamu nak tulis itu kat tengah. Lepas tu kena keluarkan 7 perkara ini. Yang pertama ialah definisi, iaitu D kita tadi. Lepas tu kita kena ada formula, unit SI dan juga simbol dia dalam satu kotak. Lepas tu kita keluarkan sama ada dia adalah prinsip ataupun konsep ataupun hukum. Seterusnya ialah faktor yang mempengaruhi dia atau factor affecting tadi tu. Lepas tu hubungan, relationship dan juga aplikasi serta contoh. Biasanya aplikasi dengan contoh ni dia tak berapa jauh beza sangat. Jadi kamu boleh letaklah boleh. Okey, mari kita tengok satu contoh. Cikgu bagi satu contoh aja, lepas ni kamu boleh buat sendiri insya-Allah. Okey, mari kita tengok contohnya adalah momentum. Okey, secara definisi dia adalah hasil darab jisim dan hal laju. Dia punya SI unit, formula dan juga simbol dia P sama dengan MV. P adalah momentum, M adalah jisim kali dengan laju lah, MV kan. Dia punya unit SI dia adalah kgms kuasa negatif 1. Okey, lepas tu dia punya hukum ataupun prinsip yang terlibat.
Dia bukan konsep, dia adalah prinsip. So, prinsip yang terlibat dengan momentum adalah prinsip keabadian momentum, iaitu menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, seterusnya, dia bergantung kepada apa? Faktor affecting dia ialah jisim dengan hal laju. Momentum ni. Kalau tak ada jisim, tidak ada momentum. Ataupun tidak ada hal laju, tidak ada momentum walaupun ada jisim, kan? So, kedua-dua itu bergantung bagi momentum. Seterusnya, hubungan dia apa? Momentum dengan jisim. Kalau jisim besar, momentum akan besar. Kalau hal laju besar, momentum juga akan besar. Alright, aplikasi dia. Aplikasi dia dalam momentum antaranya adalah roket, meriam. Ini tembakan. Ini semua adalah dalam hukum Newton yang ketiga tu lah. Ataupun yang letupan tu, kan. Seterusnya pelanggaran. Hos, bomba pun sama juga. Aktiviti sukan pun banyak aplikasi kepada momentum. Dan seterusnya, contoh yang dibagi adalah 3 jenis pelanggaran. Okay, 3 jenis pelanggaran iaitu kenyal, tak kenyal dan juga letupan. Kalau kenyal, selepas berlanggar dia berasingan. Kalau tidak kenyal, selepas berlanggar dia melekat. Dan letupan pula pergi ke arah yang berlainan. Okay, yang mengaplikasikan hukum Newton yang ketiga lah. Jadi inilah apa yang kamu boleh buat di dalam fizik brainstorming. Kamu keluarlah contohnya inertia ke, ataupun apa lagi, muatan bertentu ke, ataupun apa subtopik yang kamu rasa kamu tak berapa nak kuasai. Tapi kalau dapat buat semua, lagi baiklah, lagi baik. Daya, pecutan, inertia, hukum Hooke. Okay, so itulah apa yang cikgu nak cuba sampaikan. Cikgu harap ia memberi manfaat kepada kamu. InsyaAllah sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.